Darah Muda kali ini membawa anda ke Taman Melawati di Ulu Kelang Gombak yang sejak berpuluh tahun menjadi simbol kombinasi perumahan ataupun residensi di pinggir bandaraya dan juga persekitaran Semula Jadi. Tapi kali ini kita bukannya nak mendaki bukit ataupun nak melihat pembangunan di sini, sebaliknya sekotak pasta dan secawan kopi yang enak yang memanggil-manggil Darah Muda ke sini. Jadi diinspirasikan dan dioperasikan oleh sekumpulan anak muda berjiwa besar. Kita berhenti sebentar di tepi jalan ini di Bloom Roadside Cafe. Okey, sejarah Bloom Roadside Cafe ni bermula pada 2021. Masa itu kerajaan time tu KP dan kerajaan bagi kelonggaran kepada peniaga untuk berniaga di tepi jalan. Orang di sekali takbir dan orang yang live sekarang ni saya, partner saya, Tuan Ilyas dan family members kita, dan selain tu semua rakan-rakan kita lah yang perjuangan. Pasta dan kopi ni sebenarnya saya sebelum ini bekerja di kedai kafe yang specialize in pasta. Saya sebagai tukang masak dan partner saya pula berminat dengan kopi. Dia selalulah buat kopi untuk keluarga dia dan dia begitu mendalamilah kopi ni. Kalau 10 orang tu, kesemua yang sama bayar kita, semua dah kira tamatkan kira pembelajaran dekat universiti, semua belajar sarjana muda. Jadi Bloom RC ni istimewanya bagi saya adalah kerana ahli-ahlinya yang belajar pun dari jurusan yang berlainan. Ada yang belajar seni bina, yang belajar graduan aviation, property, kimia dan bisnes dan banyak lagi lah. Bloom dalam bahasa Jerman masuk bunga, bunga Bloom. Dan bila saya tengok kawasan ni, saya dah terbayang dah cantik dihiasi dengan pokok-pokok dan bunga-bunga untuk buatkan kawasan ini lagi nampak menarik lah. Kita nak kenalkan, kalau dalam pasta tu kita nak show orang ingat makan pasta ni mahal, dan kalau nak tengok yang macam hias-hias begini tu susah. Jadi kita nak tunjukkan ke community yang kita boleh rasa makanan yang cantik-cantik, yang harapnya sedap ni kepada orang, semua lapisan golongan orang. Kita nak perkenalkan mocha pot brewing teknik yang macam puan boleh tengok dekat kanan tu. Jadi selepas dua ni, terakhir sekali kita nak berikan harga yang terbaik dan kompetitif dekat orang ramai. Rutin harian kami, kalau ikutkan, bermula daripada pukul 5 pagi, kami akan mula menyediakan barang-barang basah, potong barang basah, contohnya bawang dan sebagainya. Kemudian 4 jam kemudian, pada pukul 8, kami akan sampai ke sini untuk perlahan-lahan pasang kemah dan bawa barang-barang seperti meja dan sebagainya, dan juga pokok-pokok. Alhamdulillah positif. Sejak setahun 2 bulan lepas masa kita mula, masa tu saya dengan Ilyas sahaja, kira kita dapatlah orang beratur panjang tu, alhamdulillah. Lepas tu dengan support berterusan upload video-video, gambar-gambar dekat media sosial, jadi kita nampak trend yang baik. Di Setiawangsa pula bermula perniagaan pada pukul 11 pagi. Itu kami ada kawan-kawan kami juga di sana. Semua juga berasal dari sini juga. Bermula dari pukul 11 sehingga 11 malam perniagaan. Kita ada plan venture dalam kafe, dalam hall, tetapi sekarang ni actively kita buat pop-up booth lah. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita ada dua. Jadi tiap-tiap weekend sekarang ni kadang-kadang kita diajak pergi catering dan joint event. Jadi kadang-kadang kita ada weekend tu 3, 4. Jadi masa depan tu
masih lagi samar-samar, tapi kita akan cuba buat yang terbaik untuk dapat exposure yang meluas lah. Assalamualaikum, salam hormat, salam Malaysia Madani. Selamat menyambut bulan kemerdekaan ke-66 tahun. Dan hari ini anda bersama saya Ain Syuhada Mak Buhari dalam Darah Muda. Terima kasih untuk set tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM. Baik, hari ini saya bersama dengan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang di mana ia telah lama beroperasi untuk mentransformasikan sosioekonomi masyarakat India. Dan untuk anda tahu, saya bersama dengan teknologi Satish Kumar Batu Melai yang merupakan sukarelawan Concern Indian Graduates atau QMIG. Selamat datang teknologi Satish Kumar Batu Melai ke studio Darah Muda hari ini. Terima kasih kerana diberikan peluang untuk berada di sini. Baik, semangat kita masih dalam ambang bulan kemerdekaan. Masih dalam ambang kemerdekaan, betul. Baik, untuk permulaan mungkin Tuan boleh kongsikan dahulu apa sebenarnya latar belakang QMIG ini dan asas penubuhannya. Ya, QMIG ini merupakan nama penuh QMIG ini adalah Concern Indian Graduate. Okay. Di mana kalau kita imbas kembali, kalau kita lihat balik penglibatan graduan ini memang sudah ada dalam peningkatan sosioekonomi masyarakat India sejak sekian lama lagi. Okay. Titik permulaan QMIG ini adalah di mana kita merasakan perlunya satu platform untuk integrasi, untuk membawa fraternity graduan ini bersama untuk melakukan program-program yang akan membantu masyarakat. Okay. Dan kalau kita lihat QMIG ni, walaupun ia bermula daripada graduan-graduan, lepasan-lepasan graduan Universiti Malaya, kini ia merangkumi pelbagai pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan, siswa-siswi daripada institut pengajian tinggi yang lain di negara kita. Ya. Dan kalau kita tengok asas penyatuan kita ni adalah semangat mendalam dan rasa tanggungjawab terhadap peningkatan ataupun pembangunan sosioekonomi masyarakat India di negara kita. Okey. Baik, mungkin Satish juga boleh kongsikan apa antara aktiviti dan program yang dijalankan untuk mencapai objektif pertubuhan ini sendiri. Kalau kita lihat aktiviti-aktiviti ini, intervensi-intervensi yang kita lakukan, sudah pastilah ia bersangkut paut dengan masalah-masalah ataupun isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat India. Ya. Salah satu perkara yang kita ambil sebagai perkara yang kita nak cuba membawa perubahan adalah hutang pendidikan. Okay. Di mana pada tahun 2012 kita merasakan bahawa satu program perlu dijalankan untuk membawa transformasi dalam mengurangkan hutang pendidikan ini. Okay. Di mana program ini dinamakan IPTA My First Choice. Kalau kita lihat program IPTA My First Choice ini ada 3 perkara di mana bila ada perubahan dasar ataupun policy, kita hendak dasar ini sampai ke akar umbi masyarakat. Dan ini salah satu perkara yang kita ambil concern about. Nombor 2 pula adalah apabila pelajar-pelajar memohon untuk universiti ataupun politeknik dan sebagainya untuk IPTA lah secara umumnya, kita rasakan mereka melakukan banyak kesilapan ataupun kesalahan bila dalam proses permohonan ini. Ini perkara kedua. Okay. Perkara ketiga pula adalah paradigma masyarakat India terutamanya, di mana mereka merasakan kalau hendak maju dalam hidup, dia antara kena jadi doktor ataupun kena jadi jurutera ataupun jadi peguam. So ini adalah 3 perkara yang kita rasakan perlu ada satu perubahan, di mana program kita yang kita lakukan IPTA My First Choice ini dia menjurus kepada membantu ataupun membimbing pelajar-pelajar lepasan STPM, SPM, politeknik dan sebagainya untuk membuat permohonan dengan tepat. Okay. Ini satu perkara. Perkara kedua pula adalah untuk memberikan bimbingan mengenai kerjaya-kerjaya yang akan ada pada masa hadapan. Sebab kita ada paradigma ini di mana ini adalah hanya ada beberapa kerjaya saja yang boleh membawa kemajuan. So kita nakkan anjakan paradigma ini di mana kita memberikan pengetahuan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM, STPM dan sebagainya tentang pekerjaan-pekerjaan masa hadapan yang ada di negara kita. Dan kita lihat kembali kepada pekerjaan masa hadapan yang menjurus kepada pekerjaan-pekerjaan yang akan timbul daripada transformasi digital, revolusi perindustrian keempat dan sebagainya. Ya. So ini adalah satu perkara yang kita tekankan kepada pelajar, di mana bukan hanya doktor, peguam dan lawyer, kita juga ada pelbagai kerjaya-kerjaya lain yang boleh dipertimbangkan oleh pelajar-pelajar kita. Ini perkara kedua. Perkara ketiga pula adalah dalam program ini juga, ini perkara yang paling penting. Kita memberikan pendedahan tentang apakah aspek-aspek yang perlu masyarakat praktikkan untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat India di negara kita. Dan ini kita lihat kembali kepada objektif IPTA My First Choice, di mana kita highlight ataupun kita menyarankan kepada masyarakat di mana kita perlu mengurangkan hutang pendidikan. Nombor 2, kita nakkan minimum diploma qualification di antara dalam masyarakat kita.
Ini perkara kedua. Perkara ketiga pula adalah di mana kita nakkan lebih ramai daripada pelajar-pelajar ataupun masyarakat kita untuk mempertimbangkan untuk bekerja dengan kerajaan, untuk berada dalam civil services. Kerana hanya jika kita berada dalam civil services, kita akan berada dalam satu posisi di mana perubahan dasar ataupun kita boleh menyarankan apa yang diperlukan untuk masyarakat. Ini perkara ketiga. Perkara keempat pula adalah kita juga menyarankan selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris, kita perlu mempelajari bahasa yang keempat. Bahasa Mandarin, bahasa Jerman atau bahasa Jepun dan sebagainya ya. Cuba Ain fikirkan ya, kalau kita ada company ataupun syarikat Jerman ataupun Jepun yang beroperasi di sini. Kalau kita mempunyai additional one language, kalau kita pelajari bahasa Jerman ataupun Jepun katakan. Kita jadi insan terpilih kan? Betul, exactly. Kita mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapat pekerjaan. Dan selain daripada itu, kita lihat pemimpin-pemimpin ataupun kerajaan ada plan untuk memberikan 7% komuniti untuk belajar di dalam IPTA, tetapi kita juga sarankan kepada masyarakat di mana 10% daripada masyarakat perlu untuk aim untuk belajar di dalam IPTA. Kerana kalau kita belajar di dalam Institut Pengajian Tinggi Awam, sudah pasti kos pendidikan akan menjadi lebih rendah, di mana ia secara langsung mengurangkan hutang pendidikan. Okey. Dan kita lihat banyak antara program-program aktiviti dan juga QMIG sendiri meningkatkan lagi pelbagai isu-isu mengenai pendidikan, kejayaan dan sebagainya. Apa falsafah yang QMIG pegang dalam meraihkan semarak sambutan bulan kebangsaan? Ya, kalau sebelum kita pergi ke falsafah ya, seperti yang saya katakan tadi, ada pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang kita lakukan ya. Kalau kita tengok jika kita tengok kepada peratusan urban poor ataupun miskin bandar di dalam komuniti kita, lebih kurang 60% sekurang-kurangnya adalah miskin bandar. Dan kalau kita lihat kepada pengangguran ya, daripada 2 graduan, 1 graduan mempunyai cabaran untuk mendapatkan kerja. So pelbagai program-program kita jalankan untuk bersangkut paut untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Contohnya program untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan dan sebagainya. Saya kembali kepada persoalan Ain tadi mengenai falsafah di bulan kemerdekaan ini. Falsafah dalam bulan kemerdekaan ini tidak patut hanya tertumpu kepada bulan kemerdekaan. Bulan-bulan lain juga ya. Dia setiap bulan memang rasa sayangkan tanah air ni kena ada di dalam diri kita. Dan jika kalau kita lihat 3 perkara penting ya, iaitu nombor 1, kita perlu patuh kepada perlembagaan negara kita. Nombor 2, kita kena hayati rukun negara. Dan yang ketiga pula adalah yang ialah perkara yang penting ya, mempunyai identiti nasional. Dan selain daripada itu, of course kita perlukan rasa toleransi, saling hormat menghormati, berintegriti dan sebagainya. Ini merupakan falsafah yang perlu kita praktikan, bukan saja di bulan kemerdekaan tetapi pada setiap masa. Bagaimana QMIG mempraktikkan nilai-nilai kenegaraan itu sendiri ke dalam anak-anak muda dalam QMIG ini sendiri, iaitu anak-anak muda berbangsa India ini? Ya, salah satu perkara yang kita sentiasa tekankan kepada masyarakat adalah kita merupakan warga negara Malaysia. Dan warga negara Malaysia yang perlu kembali dan berjasa kepada negara kita. Ini adalah satu perkara yang bukan saja dalam program IPTA Method Choice seperti yang saya katakan tadi, dalam setiap program-program intervensi kita tekankan bukan saja kepada pelajar, kepada masyarakat yang kita perlu come back and do our part for the nation building itself. Okay. Dan kalau kita lihat hari ini kan, mungkin anak muda hari ini mereka bukan golongan yang bersusah payah untuk mencapai kemerdekaan macam zaman tok nenek kita dulu kan, ibu ayah kita dulu. Untuk menggapai kemerdekaan itu satu kesukaran dan perlu melalui pelbagai cabaran. Dan adakah itu puncanya mungkin dalam kalangan anak muda hari ini mereka tidak bersatu padu ataupun kurang kepentingan hidup bersatu itu? Ya, sudah pasti tenaga, keringat dan nyawa yang dipertaruhkan oleh generasi sebelum ini untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak boleh dipertikaikan. Tapi saya ingin menafikan di mana kita merasakan generasi pada masa kini tidak mempunyai sentimen-sentimen untuk bersatu padu. Masalah yang ada adalah di mana perkara yang negatif dia lebih timbul dengan adanya media sosial ni. Satu dua perkara peristiwa-peristiwa ini jadi lebih timbul daripada apa yang berlaku secara umumnya di negara kita. So saya berpendapat termasuk concern yang graduate, kita berpendapat rata-ratanya masyarakat di negara kita saling faham, memahami, saling hormat, menghormati. Dia termasuk generasi muda ya. Dan memang ada insiden-insiden ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku yang tidak manis. Dan ada juga area-area yang boleh ditambah baik. Dan salah satu cadangan yang sentiasa QMIG berikan adalah, kalau kita tengok di universiti contohnya, kita ada Minggu Haluan Siswa.
Dan cadangan yang kita berikan sebelum ini kepada kerajaan juga adalah untuk mengadakan satu bulan perpaduan bila pelajar-pelajar masuk ke tingkatan 1. Sudah pasti kita tahu bahawa ada pelbagai aliran yang akan masuk ke tingkatan 1. Satu bulan tu tak perlulah belajar. Fokus kepada pembinaan, menyatupadukan masyarakat ataupun pelajar-pelajar ini pupuk perasaan saling faham memahami, saling hormat menghormati, meraihkan perbezaan di antara pelajar-pelajar ini. Ini adalah satu sikap yang kita rasa perlu dipupuk dari mula lagi, dan salah satu cara kita buat adalah dengan mengadakan satu bulan perpaduan contohnya bila mereka pergi ke tingkatan 1. So seperti yang saya katakan tadi, saya nafikan ya generasi muda tidak pentingkan untuk perasaan untuk bersatu padu ni ya. Mereka memang nakkan masyarakat untuk bersatu padu. Atau mungkin dalam situasi hari ini kan, dunia yang serba moden, internet yang tanpa batasan, hari ini kalau berlaku satu kontroversi tular di media sosial. Jadi bagaimana Tuan sendiri melihat cabaran-cabaran ini yang menjadikan kesepaduan ataupun untuk mewujudkan satu perpaduan di Malaysia itu sendiri mungkin sukar untuk dicapai jika kita melihat di sisi seperti yang saya katakan tadi, ada pelbagai peristiwa yang menggoncang jambatan perpaduan di negara kita. Ada several incident, ada peristiwa-peristiwa ini, dan perkara-perkara yang membawa cabaran kepada perpaduan ini sudah diterangkan dengan ataupun direncanakan dengan jelas dalam dasar perpaduan negara 2021 hingga 2030, di mana mereka ada menerangkan defisit sosial yang ada di dalam negara kita, yang terdiri daripada agama, terdiri daripada bahasa contohnya, etnisiti, jurang kekayaan dan sebagainya. Apa yang saya ataupun concern Human Graduate rasa adalah kita perlu berdialog. Ya, kita perlu berbicara, kita perlu memberikan pendedahan-pendedahan tentang kepentingan untuk kita mengurangkan perbezaan ini. Ya, dan perasaan saling memahami ya antara kaum dan sebagainya. Baik. Dan kalau kita lihat QMIG sendiri, satu badan pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan isu pendidikan. Dan kalau kita lihat pada pandangan QMIG, apa aspek yang masih belum cukup lagi dalam jiwa dan sanubari anak muda hari ini yang perlu dimantapkan menerusi pendidikan? Ya. Salah satu formula yang sering kita tekankan kepada masyarakat adalah formula di mana C sama dengan K campur S to the power of A, ataupun C sama dengan K campur S kuasa A, di mana C ini adalah perkara yang perlu dibina oleh generasi-generasi, bukan saja generasi muda, juga generasi sebelum ni ya, di mana C ini adalah kompetensi. Dan kompetensi ini adalah sama dengan K ataupun knowledge, pengetahuan, campur skill ataupun kemahiran, dan dia kuasa A di mana sikap ataupun attitude. So salah satu message yang sering kita tekankan kepada generasi muda adalah untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk kita menjadi lebih berdaya saing ya di negara kita ya. Dan cara ini adalah seperti saya katakan tadi, untuk meningkatkan pengetahuan, belajar lebih banyak perkara. Kini kita tengok ada kalanya pengetahuan tu kurang di kalangan masyarakat ya. So cuba belajar perkara-perkara yang selain daripada mereka belajar di sekolah ataupun di universiti dan sebagainya, meningkatkan pengetahuan, tingkatkan kemahiran insaniah mereka. Right? Kemahiran bercakap, kemahiran berfikir secara kreatif, kemahiran berfikir secara kritikal, kebolehan penghukuman dan sebagainya ya. So ini semua adalah amat penting untuk kemahiran-kemahiran ini ya. Selain daripada itu, yang amat penting adalah sikap kita. Sikap saling faham memahami, beradab, bersopan santun. Ini semua adalah adat kita sebagai masyarakat di Malaysia ya. So kita kena mempertebalkan lagi ya sikap-sikap perasaan sikap-sikap ini ya di dalam diri kita. Ya, sepanjang lebih kurang 15 minit saya berdiskusi bersama Tuan Setish kan. Begitu semangat semangat yang membara Tuan Setish sebagai seorang warga negara yang cukup membawa nilai-nilai kedekaan yang cukup tinggi. Dan mungkin saya juga nak tahu siapa dan bagaimana sebenarnya Tuan melihat Malaysia ini. Bagaimana Tuan melihat Malaysia secara peribadi? Ya, perkara ini sudah direncanakan dalam rancangan jangka masa panjang kita, iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, di mana sebagai sebuah negara kita perlu bersatu, kita perlu makmur, dan kita juga perlu bermaruah. Ini adalah 3 perkara yang ditekankan, dan kemakmuran ini perlulah dibagikan secara adil tanpa mengganggu kontrak sosial, sebab kita ada kontrak sosial di negara kita ya. So ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu kita praktikan pada masa-masa yang akan datang, di mana negara perlu lebih bersatu, lebih makmur dan juga bermaruah ya.
Baik, dengan sambutan Bulan Kemerdekaan yang ke-66 tahun ini kan, saya juga nak tahu apa antara lagu patriotik yang paling menjadi kegemaran Tuan Setish sendiri. Cakap 90s kids, tak boleh pula saya 80s kids, sebenarnya 80s 90s kids. Kalau saya lihat lagu ni satu lagu yang sering saya dengar bila terutamanya dalam bulan kemerdekaan ni adalah Demi Negara. Lagu Setia tajuk dia. Okey, Demi Negara tu. Okey. So ini memang lagu yang amat saya suka, dan bila nak buat posting kat Facebook dan sebagainya tu, inilah lagu latar belakang yang biasanya saya akan paparkan. Okey. Dan bagaimana Tuan Setish melihat tahun ini kan, ketika sambutan kemerdekaan di Dataran Putrajaya begitu ramai sekali kan, dan saya lihat ada yang 2-3 pagi dah berada di dataran. Bagaimana Tuan Setish melihat semangat rakyat Malaysia untuk sambutan kemerdekaan tahun ini? Semangat rakyat Malaysia ni bukan saja ada pada tahun ni memang rasa sayangkan tanah air itu ada di sanubari setiap masyarakat di negara kita. Dan saya rasa pada bulan ini kita dapat tengok secara fizikal betapa mana mereka sayangkan negara. Dan ini adalah salah satu titik persefahaman di mana kita perlu memperkembangkan lagi perasaan ini, dan kita pupuk pula sikap saling faham, memahami antara kaum, saling hormat menghormati. Dan saya percaya perasaan ini kalau kita kembangkan, kalau kita nurture dia akan menjadi sesuatu yang amat baik untuk kita, untuk menjadi negara yang lebih maju pada masa yang akan datang. Okey. Dan kehadapan, apa lagi antara program-program yang KUIMUK akan jalankan, ataupun mungkin dalam sesi perancangan lagi untuk anak-anak muda yang berbangsa India secara khususnya? Seperti saya katakan tadi, program-program intervensi kita bersangkut paut dengan masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat India. Tak guna pula ada program yang tak kena-mengena dengan masalah. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada masalah berkenaan dengan pengangguran, di mana kita mengadakan program meningkatkan kebolehpasaran graduan. Dan bukan saja program untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, salah satu daripada strength ataupun aspek penting yang ada dalam barisan graduan ataupun fraternity graduan ini adalah jaringan di antara kita, networking, di mana kita boleh menghubungkan pelajar-pelajar di universiti, graduan-graduan muda ni dengan pemain-pemain industri. So ini membantu dalam meningkatkan untuk mereka mendapatkan kerja, dan secara langsung untuk meningkatkan kebolehpasaran ataupun kebolehgajian graduan-graduan. Ini satu perkara. Selain daripada itu, kita juga seperti yang saya katakan tadi, kita juga sentiasa memperhalusi, mempelajari dasar-dasar yang kerajaan ingin jalankan, dan sentiasa membawa mesej ini kepada kepada masyarakat. Dan kalau kita tengok graduan ni bukan siapa, dia adalah anak-anak daripada masyarakat ni. So lebih mudah untuk kita pass this message, untuk langsungkan message ini kepada masyarakat. Dan bukan saja itu, dasar-dasar ini juga kita kaji, dan kita sentiasa memberikan cadangan-cadangan kepada kerajaan untuk membawa perubahan, untuk menjadikan dasar-dasar ini lebih efektif kepada masyarakat kita. Dan kita harapkan KUIMUK terus membawa semangat ini sentiasa. Dan bersama-sama mencapai objektifnya. Mungkin hari ini Tuan Setish, harapan dan juga ucapan untuk sempena Bulan Kemerdekaan tahun ini. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Nama kerana memberikan peluang, dan ingin saya mengucapkan salam Bulan Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Dan apa yang kita perlu tahu ataupun pastikan adalah masyarakat India terutamanya, kita sentiasa menghormati perkara-perkara yang ataupun yang menjadi tunjang dalam pembentukan negara kita, contoh seperti perkara 152 di mana bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. So kita memang patuh kepada itu, dan juga perkara 153 di mana hak-hak keistimewaan diberikan kepada golongan Bumiputera. Ini kita patuh kepada itu. Tetapi perkara 153 juga mengatakan bahawa polisi-polisi dasar-dasar yang tertentu perlu dikubal, diadakan untuk menjaga hak-hak untuk masyarakat-masyarakat lain, supaya kita boleh secara adil berada di dalam negara kita. So mesej saya untuk Bulan Kemerdekaan ini adalah supaya kita menjadi negara yang lebih bahagia, seperti yang ramai katakan, jangan hanya mengejar kekayaan, kejar kebahagiaan juga. Dan ingin saya akhiri dengan satu ungkapan yang amat kita suka dari beribu tahun lepas, di mana tidum nandrum pirtarar barar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala kebaikan dan segala keburukan dia datang dari kita sendiri. Kalau kita membuat kebaikan,
pasti pada masa yang akan datang segalanya yang baik akan beralih ke arah kita. Itu dia harapan daripada Teknologi Setish Kumar Batu Melai yang merupakan sukarelawan Concern Indian Graduates Vacuum Week untuk membawa semangat dan juga harapan beliau kepada Darah Muda hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang menonton. Jumpa lagi dalam Darah Muda episod akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Wah,